Kita lahirkan Datuk Ahmad Kamal Yahya, masa mudanya Pak Cik Mat, Orang Petang. Yang terakhir penasihat masjid kita ni Abang Tan. Seterusnya kepada yang dapat bersama pada pagi ini. Tujuan kita adalah manusia maklum untuk mengambil keberkatan nak merancang novel yang ditulis oleh Datuk Kamal Yahya. Jadi sebelum kita memberikan ruang untuk Datuk kita nak berceramah bab buku dia ni, marilah kita bersama-sama mensedekahkan Al-Fatihah kepada tokoh yang tertulis di dalam buku ni, iaitu Almarhum Haji Yahya bin Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin, amin, ya Rabbil Alamin. Jadi untuk tak melengahkan masa, saya menjemput InsyaAllah untuk mahkamahnya akan berceramah bab novel ini. Dan dalam masa setengah jam nanti, bila ini sampai, kita bolehlah seluruh makan ni dan macam-macam. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Tuan Musi Majlis, pada ketika saya Tuan Dr. Syamuddin, dan Akak Melusi Penasihat Surau, tuan-tuan dan puan-puan, adik kakak orang Malaysia semua. Kita lebih dulu marilah kita bersyukur kepada Allah SWT kerana di saat kita menghadapi negara menghadapi wabak yang paling dahsyat yang pernah kita tahu. Alhamdulillah kita dapat bersama-sama pada hari ini, pada saya hari yang paling bersejarah. Jadi moga-moga walaupun virus tidak kelihatan, saya harap dia juga tak kelihatan kita dari baik-baik dia kita ke orang lain. Jadi sebelum saya meneruskan taklimat buku novel ni pada hari ini, saya teringat pada satu cerita tokoh almarhum ayah saya. Waktu itu umur saya lebih kurang 9 ke 10 tahun. Jadi dia cerita dia macam ni. Awak nak tahu tak satu cerita tentang Raja Zulkarnain? Dia kata Raja Zulkarnain ni, kalau ni saya kata, kalau dalam bahasa putih dia kata Alexander the Great. Dalam Quran dia kata Zulkarnain ni orang dia dulu tanduk. Jadi Raja Zulkarnain ni kalau mengikut buku sejarah daripada Balkan, negara Macedonia. Jadi dia seorang penaruh tempat. Jadi hampir separuh Eropah dan Asia Timur ditawan oleh Raja Iskandar. Jadi setelah bertahun-tahun yang membawa beratus ribu tentera menaklukkan Eropah dan sebahagian Asia Barat. Jadi dia kata kepada orang dia, kita ni dah lama dah keluar daripada negara kita Macedonia, dan banyak dah takluk kita takluki. Sekarang sampai waktu kita balik ke negara kita. Setuju tak? Setuju kan? Kata juga orang apa ni, tentera berapa ribu. Jadi kata kita daripada Macedonia sampai ke tempat kita balik sekarang, kita ambil masa berjalan selama setahun. Jadi kita akan balik itu kan 6 ke 7 bulan tu. Satu jarak yang begitu jauh dengan Nabi. Tapi dia kata better sebenarnya dia tahu ada satu shortcut jalan pintas untuk mencepat perjalanan kita balik ke Macedonia. Tapi jalan ini dia kata kalau jalan kita biasa kita berupa gunung, naik gunung turun gunung sampai ke Macedonia. Tapi ini kata kita satu jalan kita lalu bawah gunung. Kita lalu terowong. Kalau dengan terowong ni kita boleh mempercepat perjalanan kita dalam 3 bulan. Daripada 6 bulan, daripada 3 bulan saya sampai ke bawah. Rakyat askar dia kata memang kan buat apa kita boleh jalan jauh-jauh. Kalau ada shortcut, kita ikut shortcut. Tapi ada syarat. Ini dia kata ada satu terowong di bawah gunung ni, tapi terowong sempit. Kita akan melalui bawah terowong ini barangkali dalam 10 hari atau 1 hari untuk cross daripada belah sini ke belah sana untuk terus balik ke negara kita. Jadi
terowong ini kita jalan seorang-seorang, tak boleh naik kuda. Kuda kena heret. Dan pula ada air kat bawah ni. Orang pendek dekat dada, orang panjang saya dekat pusat. Jadi kita kena ngarut. Setuju. Ada syarat lagi. Pertama kena ikut SOP, ikut penjarakan sosial. Mana satu meter satu orang. Kuda kena heret. Dan orang-orang yang cedera, askar-askar yang cedera mata dia kena bawa sana lah. Kena pegang tangan, kata dia hilang lagi. Terowong ni sangat gelap. Kereta seorang ada torchlight. Atau masa dia torchlight tu, dia ni apa tak tahu. Jangan cuba-cuba nak pasang lampu, dia kata. Kalau nanti meletup, sebab oksigen habis dalam tu. Kata okey lah, tengok no problem. Kita ikut yang belakang tu. Jadi bayangkan tuan-tuan dan puan-puan. Seorang-seorang 1 meter jarak pun dia bawa. Agaknya lagi sini ke Kota Baru dia punya. Kalau 100,000, bayangkan 1 meter, 100,000 meter. Akan jalan kaki di sini Kota Baru. Hati-hati promosi. Jadi ada satu lagi yang sangat penting. Ini yang amat penting. Di bawah air ini ada sesuatu benda. Kalau ambil nyesal, ambil nyesal. Kereta ulang, ambil nyesal, ambil nyesal. No problem tu. Itu dalam salah. Itu follow. Kan gitu mau lah kita ni. Ngarut lah kita ni. Ikut saya, ikut betul lah. Jadi Raja Zulkarnain masuk tanah dulu. Ikut seorang-seorang. Kata gini. Dia ni memang tak nampak benda, dia awak dengan cakap. Senyap. Kalau tu dia cakap senyap. Sampai ujung. Jalan muda askar ada 1,000 tu. Keluar. Jadi sambil jalan tu nampak ke kedai kuah. Kedai kuah tu. Jalan tak nampak dia kadang-kadang tu kadang-kadang. So ada yang ambil pain benda ni. Ada yang tak ambil. Ramai yang tak ambil. Pakai besar. Dia ambil kan tonton benda ampun tak Paris Corona baru tahu kan. Ada yang ambil 10, ada yang 1. Dia ramai tak ambil. Jadi ambil masukkan kode punya ni. Buku tak ambil lah, bocor tak nampak kan. Jadi sampai sebelah sana masa awak ambil ni, awak ambil, awak cuba tak takut. Takut betul benda kan, buka-buka entah hantu. Nak letak pintu kan, tutup pintu. Awak, kalau awak tak berani buka kan, awak ambil. Jadi apa kau buka dulu, buka apa ni? Dia ambil pintu. Dia buka. Dia kata ada beli Netflix. Memancar daripada kuda punya poket dia, mancap kaki macam ni. Masya Allah, benda ni. Entah, kata orang betul kan lewat esok saya tak nampak lagi. Jadi dia, kita nampak, kita buka ni, tak ada kita buat. Kita buka nampak cari. Buka lah. Kata Raja Zulkarnain aku, kalau dah ambil buka. Buka open novel. Open novel benda. Menang kabar. Buka ini. Tuan-tuan dan puan-puan, itu nilai novel ini pada kita semua. Jadi saya ambil masa 30 tahun genap pada hari ini 30 tahun saya menulis ini. Sebab ini sebuah nilai novel biasa macam mana sini sedih. Ini sebenarnya buat biografi ayah saya sendiri dan masuk keluarga sendiri, masuk tuan-tuan dan puan-puan sendiri. Jadi saya pastikan tak satu pun tersilap di dalam novel ini buat saksian. Kalau saya tulis silap cakap abang saya, nak kau tulis tak betul. Saya mesti berhati-hati. Kalau saya tulis tentang Datuk Seri, buat tak gini. Jadi saya pastikan bahawa biografi ayah saya ini dan tuan-tuan dan puan-puan sekalian tepat. Dan ada 400 nama di sini. Mana ada novel macam buku bumi ini yang ada nama kita. Tak ada nama kita, nama ayah kita. Tak ada nama kita, mak kita, isteri kita, suami kita, semua ada di sini. Ini memang novel untuk keluarga kita. Dan dalam ini tuan-tuan dan puan-puan, dan saya ada menempatkan saya dalam 10 lebih salah silap. Dari salah silap ini, kita sebenarnya telah merapatkan silaturahmi antara kita. Kalau tidak kita kadang-kadang sepupu, kita 2 buku tak ada. Jadi dengan adanya buku ni, kita tahu kita siapa kita. Saya dengan Haji Osman tadi, orang tak tahu Haji Osman muda ya. 2 buku ke 3 buku tu tak ada kena. Dengan ayah dia buku, saya buku. Dengan mak tiri dia ada pengaji asal buku. Jadi ada dengan buku ni insyaAllah. Itu pokok kita kena nama dan hubungan kita. Ini penting. Dan saya hendak sangat benda ini
sebenarnya datang dari ayah saya sendiri. Ada satu pun yang daripada saya, kecuali pada mulut bapa saya sendiri dan dari bapa saya sendiri yang dia start bertulis pada tahun 32, tapi dibakar oleh komunis sampai dari tahun 49. So, apa yang saya ada dalam dalam 10 atau 12 diary. Satu diary tu boleh menempatkan 5 tahun sebab dia pakai buku yang Konflik 19 tu kan. Dia kat so, sampai satu buku tu ada 5 tahun. Saya ada kurang 10. Dah hampir reput dah tahun 49. Jadi saya tahu setiap detik, setiap hari berlaku 10,635 muka surat. Saya kena pendek sama 2 tahun, saya kaji apa benda yang ada dalam diary bapa saya. Jadi apa yang tulis saya ni tepat. Saya tarik ke waktu. Semua ada dalam ini dan insyaAllah ada apa yang tersilap sini. Kalau silap pun memang kesilapan manusia. Manusia masih silap. Tapi insyaAllah benda tepat dan tuan-tuan semua ada di sini. Jadi demikian besar nilai buku ni. Dan kalau saya harap semua orang, bukan kalau bapa ada anak mesti ada. Sebab ini maknanya guna bukan untuk satu dua, untuk selama-lamanya. Jadi daripada sini kita akan boleh develop anak kita, boleh develop dia boleh beli anak kita sampai ke masa. Sebab kita sebenarnya keluarga dia, kita bukan orang lain. Pergi mana mesti sampai ke sekam ada sekali, sabur ada sekali. So, kita ni sebenarnya satu keluarga. Pada hari ini kita tahu siapa kita sebenarnya dan kita. Dan ini patutnya dibeli oleh semua orang faham. Sebab dia sampai boleh gampang. Rupanya saya Pudi Abdullah saudara kita menteri yang main tengok satu Ishak Haji Muhammad saudara kita tak satu dulu. Jadi benda ini saya harap kenapa yang saya tulis dalam novel ini menjadi satu tujuan yang amat sangat besar tidak ada. Dan saya mencipta rekod dalam dunia. Saya rasa hari ini pelancaran novel ini seolah pelancaran yang dibuat oleh Wright Brothers di North Carolina, United States. Dia melancarkan ketua pada tahun 1943. Hari ini tahun 1943 dia melancarkan ketua terbang rekod ini. Pada hari ini saya melancarkan buku ini pada rekod ini. Saya ada lagi satu orang yang saya tahu, satu anak menulis tentang ayah dia dan keluarga dia dengan selengkap-lengkap ini. Tak ada lagi. Kalau tuan-tuan tahu, cerita saya. Kalau dia tulis, tahu dia suruh orang lain. Boleh tak tulis tentang diri saya atau tulis tentang ayah lain. Kalau orang lain nulis tentang bapak kita, dia tak ada emosi. Kita kalau kita nulis tentang bapak kata, kita nulis dengan penuh emosi. Kalau orang lain nulis, dia nulis apa dia. Jadi saya menulis novel ini sebanyak 300 muka surat lebih dengan jiwa saya. Tangan dan jiwa saya, hati dan jiwa saya nulis. Dan tu tuan-tuan dan perempuan saya dah tulis. Sesiapa yang tak menangis baca buku ini memang dia fir'aun. Saya kata Ramses dan Namrus kalau baca buku ini akan mampu menaik mata. Lebih lagi apabila dia membaca surat daripada Almarhum Nasaruddin. Macam mana dia merayu pada ayah saya untuk ambil pada tahun 60. Jadi saya harap apa yang telah saya berikan merupakan satu contribution saya pada besar dalam dunia ini. Saya tak mampu lagi memberikan sesuatu yang lebih baik pada keluarga kita di Songkani dan kecuali buku. Tak sama dengan saya bagi 1,000. Jadi saya ingat itu saja yang dapat saya sampaikan. Kalau ada soalan dan sebagainya tentang buku ini, boleh dikemukakan kepada saya. Apa yang mampu saya jawab, saya jawab. Dan kalau sekiranya saya tak mampu jawab, saya WhatsApp. Dan kalau tuan-tuan nak baca buku ni, ada persoalan sila WhatsApp saya. Jadi benda ni jelas. Itu saja, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadiran yang sebuah ini. Moga-moga kita dapat berakan dengan usaha kita sini. Terima kasih kepada Tuan Haji Muhammad yang telah berusaha untuk memastikan benda ini terjadi dan berlaku benda ini. Selepas ini tuan-tuan yang belum dapat novel boleh jumpa dengan Sofia di sana. Kita adakan berpuluh-puluh talian lagi untuk diedarkan kepada tuan-tuan. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya buka pada soalan. Kalau ada. Ada ya, kalau boleh Pak Cik Mat bagi ringkasan berkaitan dengan buku ni. Sikit-sikitlah ringkasan sahajalah macam sinopsis tu orang. Baik. Jadi buku ni sebenarnya walaupun saya panggil novel, sebenarnya biografi.
biografi sejak mula bapa saya dilahirkan sampai ke dia meninggal dunia. Jadi apa yang saya tulis, kalau sebelum dia lahir, mesti mana saya tahu dia daripada mula. Ayah saya sebenarnya seorang suka bercerita. Dia suka bercerita masa lepas makan malam. Lalu kalau masa dia cerita sama-sama bagi. Dalam buku ni saya ceritakan bila masa saya cerita. Dan ayah saya dia suka dia jenis bukan marah anak kena gagal. Ayah saya menasihat dia tak pernah marah cerita. Dia buat contoh. Dia kata awak tengok anak bulu lebok. Anak bulu dia O belatu. Dia DO dia boleh dia. Dia doktor engineer lagi. Anak dia semua DO belatu. Tapi orang kampung lebok tadi kata tak jumpa anak bulu lebok tu. Kecuali pintang, pitung. Maknanya dia bagi saya inspirasi supaya anak dia kuat belajar. Kawan dia buku. Anak bulu lebok pergi kata mula berpempen tangan. Orang takut anak dia. Abang adik pempen tangan. Mana orang ada buat sekarang? Kita tu punyalah berpadu jadi balik. Jadi ayah saya selalu dia apa ni menasihati anak-anak dia. Bukan dia cara awak tak belajar, ada yang buku dia tak ada. Dia gunakan psikologi. Jadi ini adalah biografi ayah saya dan keluarga saya. Setiap adik-adik saya ada episod dalam itu. Itu saya takut sangat kalau saya tersilap buat episod tentang. Tapi saya pasti bercerita benar. Yang gagal tetap gagal, yang lulus tetap lulus. Adik-adik saya yang gagal, kalau marah saya marah, tak awak gagal, tak suruh. Kan? Awak gagal, saya cerita gagal lah. Kalau awak gagal, saya cerita depan. Buat apa nipu? Saya tak nipu ni. Jadi, selain daripada itu, buku ni dia cerita apa yang ayah saya amal masa itu. Dia ada jampi-jampi itu. Dan jampi itu praktik. Dalam buku ni saya cerita apa amal saya sendiri, saya praktik. Bos saya sampai tak berani marah saya. Saya kata dia nampak gambar dia tak berani. Sebab terkulit dulu. Dia orang cakap. Sekali itu buat saya pengarah Cina. Merah muka, saya tahu tak? Saya ketuk saya merokok. Saya kata apa kena baca? Oh, ayah saya ada ajar. Dia kata, Allah menas'alka binuri ma'rifatah balik zalim. Masuk dalam indah malah. Saya pun pelik. Tapi benda dia baik. Juga dia, jadi saya harap tuan-tuan ada 3 doa dalam tu. Hafalkan doa ni untuk dibaca selalu. Bila saya ada baca tentang satu doa tentang untuk pertahanan diri. Pertahanan diri ni saya cuba baca ayat, saya baca. Saya juga kan feminist. Nak ambil dia dasar bina Tuhan. Lalu saya dekat surau. Jadi benda ni ada dalam novel ni. Selain daripada beberapa lain seperti apa ni salah silap yang melibatkan sampai keluarga saya tak ada. Dan perkara lagi yang tuan tak tahu, tuan-tuan kepada akan tahu sekarang. Jadi in conclusion, ia ialah sejarah hidup bapa saya dan keluarga saya. Biarlah, tak ada tambah sedikit. Pada orang dah baca lah, orang kata tak tahu. Memang tak nambah apa, saya takut. Orang pun tak juga menjawab soalan. Orang yang saya temuduga kadang-kadang tak fikir. Anak Tuan Guru Haji Yassin. Anak Tuan Guru Haji Yassin dah di sini, nama dia Allah Arwah Allah. Saya Tuan Guru Haji Yassin, dia ada anak dia, nama dia anak. Dia nama dia Abdullah. Jadi satu kali saya terjumpa, saya masa tu yang Bismillah, saya jumpa dengan anak Tuan Guru Haji Yassin. Dia sebaya dia sama dengan tahu dia. Dia lain sini. Dia anak dia rasanya ada 3-4. Masa dengan isteri dia Zahra. Tapi Haji Yassin akhirnya dibunuh. Dia cerita dibunuh di dalam Ngabuan dia cerita. Dia percaya dibunuh. Dekat rumah dia di dalam Nabi SAW. Jadi Zahra kan lain. Jadi saya sempat bertemu dia di sana. Masa dia pernah datang sini pada tahun 67. Duduk rumah Wei. Sama dengan Daulah je. Lepas tu masa siapa nikah datang sini. Dia sempat sempat jumpa dengan anak dia Yassin. Dia cerita dengan dia. Tapi dia meninggal saya harap orang suami balik gantar arwah. Maknanya dalam apa ni siapa yang saya tulis nama kebanyakan tak ada berlaku. Sebab saya sebenarnya minat berhistory. Sebab itu saya apa yang cerita daripada Cik Ali tentang Bujat. Saya malah cerita pasal Bujat. Atas ada tak? Macam mana Bujat dibunuh? Bujat dibunuh. Siapa pembunuh Bujat? Tuan Bujat. Dia suka ambil ikan dalam pohon. Bunuh orang kita. Tapi saya malas cerita
Siapa dia pembunuh Buddha? Dia tujuh dengan Sebab labu-labu kena ni sensitif. tu. Ha? Dia yang tujuh dengan labu-labu. Bukan. Tak bujat, tak warna bujat. Bukan IT tahu siapa nak bujat. Jadi dari cerita Pak Cik Yusuf, budak cerita di petenta saya benda ni saya fikir dari kecil. Saya rasa benda-benda ni saya nak cerita saya ingat lama. Saya ingat lama. Matematik jangan ingat lama tapi cerita-cerita yang begini. Jadi benda-benda itu I recall balik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, apa yang saya ada pada saya tuan-tuan semua. Apa yang knowledge yang ada saya dapat pada ayah dan orang lain, Pak Cik Ali, Pak Cik Yusuf, Pak Teta, saya ni saya. Haji Yasin. Saya jumpa Haji Yasin tahun 65 sebanding sana. Itu kali kedua saya masa tu dia ngajar sini, dia pergi tahun 56 balik. Ada kali crashes keluarga dia balik. Dia datang sini pada bulan 6 tahun 49. Lepas tu dia balik pada tahun 56. Saya jumpa Haji Yasin datang sini kayu perahu. Lepas tu kali terakhir saya jumpa dia tu lah. Tahun 65 datang. Itu kali terakhir saya jumpa Haji Yasin. Tuan Guru. Dia lah yang menyebarkan agama gitu. Ada lagi? Jadi kita ni sebenarnya keturunan daripada Aceh dan Pagaruyo. Jadi pada ayah, daripada Aceh. Maknanya daripada Matahan ke atas, daripada Aceh, Aminah ataupun pendek. Belah kedak-kedak, apa-apa daripada Pagaruyo. Maki saya daripada Pagaruyo. Jadi duduk ni. Jadi mereka datang sini kerana berebut kuasa lah. Dia orang besar-besar di Aceh tu, wilayah mati raja dia balik lagi. Yang tak dapat kuasa itu lagi. Lagi ke Perak lagi tak dapat sampai ke sini. Dan daripada mak itu yang kadi-kadi pokok kadi ni, ulama-ulama tu yang dia sudi bilang, puan-puan ni semua kadi-kadi bawa roti. Kadi Ismail tu, kadi Ibrahim tu, puan-puan tu, puan-puan boleh gantang saya ingat. Sudah sudi bilang lah. Sebelah kita ni kita hitam batu, apa yang hitam itu kita lancang. Apa boleh kita hitam batu banyak. Kalau mak belah gantang putih batu. Itu geng-geng. Geng-geng sudi bilang. Jatuh saya tak tinggi. Jadi sebenarnya. Jadi saya itu saja kalau tak apa kita boleh kita sarapan. Dan lepas itu siapa yang belum dapat novel lagi. Kita yang betul saya tak tahu pun. Parti Tan ni nambahkan benda-benda sikit lagi. Boleh. Parti. Boleh minta IT tambah. Apa pun. Boleh. Jangan bawa lebih, saya cakap dengan printer tu saya nak lebih. Gua minta cerita sikit. Cerita lah minta tu. Cerita pasal family lah. Cerita pasal Family hak lama-lama dulu dia semua kan. Biarlah. Kita sepatutnya mengambil yang membuat untuk menulis buku untuk buku sebenarnya sekarang. Jadi beliau melakukan hal ini selama 30 tahun dengan riset yang sebenar. Kalau beliau menjadi punya itu semata-mata untuk menghidupkan sejarah, untuk kita mengetahui siapa kita, siapa segala kita dan sebagainya. Jadi saya rasa walaupun buku ini localized, maknanya menggunakan sistem, tapi tiap-tiap orang khususnya anak abang raja mesti ada bukan sebuah. Pada satu hari buku ini saya sangat peminat. Saya tengok pada satu sejarah dan belum lagi buku itu. Dan
sekarang ni dan berasas tadi dari baru dapat. Jadi kalau kita tengok dari tulis tarik. Tulis tarik itu maknanya tak ada noktok, tak ada macam C yang berikut sebab cara dia mat. Jadi barangkali ada dia mat tentu ambil masa nak memahami. Sebab saya pun nak tengok dari dia ni. Jadi kalau nasihat saya tiap-tiap anak kamu raja ni semuanya beli satu naskah simpan untuk keturunan anak cucu. Ini buku sejarah berasas pada fakta. Kalau kita baca buku sejarah orang putih, dia belah dia je. Dia cerita yang bukan-bukan, Makilah mati ditembak, dan Makilah hidup di pekan tu sama masa 20 tahun. Dia belah dia je. Sebab orang kata sejarah ni ditulis oleh orang yang menang, dan dia mesti belah hidup. Tapi hari ini buku yang ada nak tulis ni tetap yang penting untuk kita simpan. Kalau tak baca pun simpan satu kopi untuk anak tu. Jadi baru dia tahu sebenarnya. Itulah saya cerita lain tu tak ada lah. Semuanya macam cerita Haji Hashim tadi, dia ni usaha arwah bapa saya masa darurat. Orang-orang muda tak ingat. Orang lompat, orang gantung, orang pakai tambang, semua berkumpul di sama-sama. Pacaklah dia rumah atas tanah siapa tak kira. Tanah Pacak Ali dia, tanah Pacak Yusuf, tanah Maslah, pacak je. Kemudian kampung ni dia clear dengan pagar. Pagar dia start daripada rumah aku tanah rumah santak tu sampai ke depan rumah Dayang, sampai ke Surah Langit. Ada 3 kubu. Jadi tiap-tiap malam ada santri tiap-tiap pukul 2 orang satu kubu. Nah, jadi masa itu sebagai penghulu, jadi orang tu saya fikir macam mana dengan anak-anak muda yang gini ramai, orang tua gini ramai, apa nak macam mana? Jadi dia rasa tanggungjawab dia sangat berat. Jadi dia rasa tertekan. Jadi dia jumpalah kawan lama dia, Haji Saleh, Mbak Saleh pada Catir. Dia jadi Tunku Jaafar ibu saya. Lepas Saleh nak rekomenkan Haji Hashim daripada London. Sudah datang kemari. Haji Hashim ni duduk bangkai 12 tahun, 20 tahun di Mekah. Memang alim. Alim, warak, zuhud, cukup pada dia. Bahkan orang tua saya kata bangkali karamah dia telah menyebabkan pemenang tak attack kampung. Tempat lain bangau, tu mulu bangau, tangkap hidup-hidup. Rumah hidup-hidup. Sanggang kena attack tiap-tiap malam bertembak. Masa itu. Jangan cerita lapan senang semua tu. Tiap-tiap malam. Kita dengar dum-dang. Kamu sama-sama tak ada. Apa ni? Kau tu telah bola abang muda bau. Mana? Ada adik dia kawan ni. Keluar kemari berborak dengan saya masih tu umur dalam kali 10 tahun. Sampai dia tadi, awak nak jadi kawan hello tak? Jangan nak. Asal berbunyi jangan dia ngasiak. Adalah dia meniti ikut sungai kecil. Pak Oman yang granit satu. Abang Bude. Nak lambat. Jana. Oh, Bude tu kawan dulu. Ha? Apa laban? Jadi tapi dia tak ada. Tapi orang tua saya
Dia berasa juga takut. Walaupun dia orang tak attack, anak ramai. Minta pada DO, senapan DO tak bagi. DO masa itu Yahudi. Kita je tak tahu. Semua datang Palestin tu. Bukan tahu apa dia tuan tuan. Tapi jadikan DO. Senapan tak boleh. Masa tak ada senapan. Itu lagi kita berlalu. Itu mana 43. Jadi DO tengok tu mulu pada lari pada bukit. Oh, ni satu salah besar. Jadi ya saya kata jawab. Nak jual ke mana? Macam mana gigi lagi dah? Kat mana ada senapan, awak tak ada senapan. Jadi sampailah air khayat. Baru dapat sponsor dia. Orang lain dapat sponsor dia belakang. Ini pasal meninggal tu. Tapi nak menyelamatkan anak. Jadi cerita Haji Hashim tadi, kita buat kat madrasah. Dekat rumah Haji Musa tu, ada lagi tapak. Dekat rumah Padosir, kira. Jadi, di atas musalla, tempat solat, mengaji, ketuk satu, pukul ketuk tak datang juga orang. Sebab orang sama kan? Ayah nak solat. Well, konsert haji. Arwah Haji Ma'in ni pengawil mengaji yuk berkasidah subuh kadang-kadang. Orang tak datang dulu selama itu dia datang. Di atas musola di bawah sekolah Itu Arab. kombi tak ada tu. Ha? Tak ada kombi tak datang suara. Jalan. Di bawah tak ada bangku buat pada kayu lah papan dia orang nombor buat. Abang Matahor semua itu lah tukang. Sekolah Arab. Alisah, Zul, semualah kakak saya itu sekolah itu. Sesepatah dua cakap Arab pandai kan? Di situ lah belajar agama. Satu lagi sebab belajar agama di surga. Saya pun belajarlah bahasa Arab sesepatah dua. Haji Hashim telah Haji Yasin. Dia ada dua nama lain. Haji Yasin, tahu pun Haji Yasin. Kemudian orang kampung pakat pula. Buat dah surau, buat dah kelab agama, buat kat rumah, sebelah rumah Wanti. Buat rumah. Lepas itu beri tanah 12 ekar. Senanglah tu mulu kan. Lumayanlah beri 12 ekar. Siapa beri jaga tanah? Orang kampung. Anak murid dia pergi nebang bakar semua sendiri. Tak ada bulldozer, tak kenal je bulldozer macam tu. Bakar berbuang kancing, busa habis bakar orang tua je. Tanah angkat getong. 12 ekar. Sempat lem dia benda. Jadi jasa Haji Hashim ni mampu. Dan jasa orang tua saya pun agaknya besar juga. Usaha dia kepada agama tadi. Jadi itu masa abang kali masa dia meninggal itu sangat mudah. Dia jujur kata mak saya, pasal susah menang. Ibu dia mudah kan memang kali jasa dia. Jadi tutup ceritanya Haji Hashim tadi dia bini sarang kan. Adalah masalah sikit. Masalah kita tak baca itu lah. Jadi orang tua kata saya tinggal ke isteri ni. Dia tak nak tinggal. Dia tinggal ke kampung, tinggal kampung. Dia balik ke ni sebenarnya. Tanah 12 ekar tinggal. Sudah macam. Dia pernah jual. Nak jual orang kampung masa itu tak ada duit sangat. Lepas itu orang kampung usaha pula dia kata tanah ni perlu titik orang ramai ni. Tak berkat ni kalau kita beli ni. Pula begitu. Padahal tanah tu dah bagi ke dia. Jadi orang yang paling kaya masa itu Pak Haji Musa lah. Belakang awak tu. Dia pun
Pak Cik Kok pergi ke Mekah. Dia atas ni orang Mekah semua. Jadi tentulah ada upahan-upahan dia yang dari ni. Oh dia buat saya dia Muslim. Jadi Muslim ni kalau naik motor, saya bawa motor. Motor boat. Sampai ke Hulu ni tiap-tiap polis kena gini. Dia belanja semua. Orang kaya. Dia memang semua haji Muslim semua orang kena. Dengan saya belajar tamak kira je tak apa. Klik buat tu. Itu istimewa dia. Jadi dia lah dapat tanah tu. Dia beli. Jadi Haji Hashim tadi datang pegawai kerak juga. Mula-mula minta bayar seorang dan berkabar sekaligus. Sabar sikit. Jadi ringkas cerita ni. Tanah itu sekarang ni dah jadi maju punya tanah. Niaga dah develop. Yang kaya nak bagi Muslim lah. Siu, kita. Oh, dapat berlaku. Sampai rumah lah tu. Kalau itu ke? Lakam mejah ni. Buat perumahan. Buat perumahan tu kan. Oh, ya. Taman Bukit Semantan. Sidik. Bukan Taman Bukit Semantan. Dapat berlaku. Tu, tanah arah kono tu lah. Dekat rumah Mak Ibrahim tu. Ya lah, lakam mejah lah. Orang kamu dia tu. Sebelah kata kahwin. Pencawan TMB. Semua bangun yang rumah tu. Itulah cerita. Jadi Haji Hashim ni pun dah balik. Pak dengar cerita dah. Satu hari budak atas ni jumpa saya di harapan. Dah lah. Dah lah. Orang punya atas. Jadi dia ada masalah sikit. Yang mereka main jumpa saya tu Mak Sidik lah. Betul so. Dia kata kalau ada masalah tu. Bentar. Dia datang. Saya selesaikan masalah ni. Lepas tu dengan mak dia tu dia dah meninggal. Itulah akhir jumpa dia. Dia isteri dia semua. Yang mak dia tak jumpa lah. Itulah cerita kamu sama ni. Kemudian saya dah form 5. Lalu habis form 5. Saya mengajar ke lantai 9 bulan. Guru sementara. Minta pergi kerja. Pergi kerja 2 tahun. Mula dah tinggal kampung. Orang kecil-kecil itu dah besar lah. Balik tu dia tak kenal. Tengok adik Razak sama nama Bedul. Tinggal kereta kecil tak baju pun. Tengok dia lagi berjamaah lah kata Bedul. Muh besar Bedul. Tempomen. Tempomen tak lahir ni masa tu. 2 kali tinggal kampung lah pergi sekali belajar undang-undang pun. Lepas tu ada kolom langsung putus. Balik saya datang ke masjid orang tanya ada taman. Tak tahulah siapa tanya. Kau duduk mana? Saya kata duduk mula Pai Pamo. Lama lah duduk Pai Pamo. Dia tahu orang baru agaknya. Kata lama tak duduk Pai Pamo nya. Malah korok lama dia tu dia malu. Mana rumah Pai Pamo? Lagi pun tak banyak dah orang yang ori sini tak ramai dah. Tanya orang nampak, nampak. Asal mana? Ni sekolah. Kami nampak, saya nampak saya menantu kira. Kenal kira? Kenal sangat kira. Dia ingat saya tak kenal. Pada saya orang tu, umur 81 tahun. Kira tu kahmat semua tu kan. Jadilah. Sekarang ni saya dah balik kemari pula. Duduk tanah pinggir. Seminggu 3 hari. Itu 3 hari balik kamu. Jadi orang sini betul lah. Kenapa itu semua. Jadi orang yang tua sekali di sini namanya Jayuk lah. Yang berdua mungkin saya lah. Tiga tu. Ada mau dia lagi. Yang ada di Sonsang kan. Nampak kalau semain yang ada Itu sebab Sonsang. saya kalau semain nak ketinggalan kau itu ya. Bukan minta dah. Adik gambar tak suka, gambar kau pun tak ada.
Tapi itulah benda kalau ada nak tanya saya buat saya sini. Nama tu kan? Lama kan? Lama fighting yang nak. Kenapa? Lama kamu tak ada. Masalah. Bukan buat rumah. Dekat Balai Raya tak ada? Ada. Awak dekat Balai Raya cakap kawan. Tu lagi ada satu lah. Yang tim dekat tu. Yang budak-budak Sonsang. Orang belek je. Masa tu dia sasar soalan. Ya. Dekat Balai Raya ada tak? Awak cakap Balai Raya. Yang pakcik atas dokumen emas. Orang tu. Daripada Pora. Dia jumpa bina ni. Dekat Balai Raya tu semua ada dia. Cuba tengok Balai Raya. Orang belek. Orang belek. Kau main nak boleh pakai. Jumpa bina ni. Yang tak kenal kamu dia. Apa nak boleh? Nah, dia lain kau ni banyak. Apa tu? Anda dah. Anda betul. Dekat Balai Raya masih ada. Semua orang ada. Tak ada kat rumah besar ni. Ha? Rumah dekat rumah besar. Dah dekat Balai Raya. Semua ada. Juga ada. Ada lain. Yang bukan soalan. Yang bukan tanya dekat kosong. Ha, besar itu angkat tu. Itu clear tu lah kamu tu. Ada gambar sengit. Ha. Dia tak baju. Itu tak ada tu. Itu saya dah lambat-lambat tu. Kita nak abadikan dalam ni. Yalah, dalam grup tu ni ada. Apa dalam Benda dah terlambat. Yalah kawan. Baiklah lampir ni. Ambil kat Balai Raya. Dah boleh lagi. Kau tengok, kau tengok dah boleh lagi tadi. Tak ada. Agak mana? Awak mana mana tu? Balai ada berapa lah? Orang gantung orang lompat ada. Masa itu budak kecil sasar semua ada kat bawah. Ada kaki dah. Kat Balai Raya tu tak ada tu. Lepas main keyboard Ha? Lepas main keyboard gambar tu. Ha. Lipau lah tu. Aku ni form lah tu. Ha. Baju pun. Dua pendek. Awak ada? Wah, ada. Awak ada tak? Dalam gambar Balai Raya depan Balai Raya ada. Ada. Ha. Ada dah. Ada. Ada. Depan lah. Aku nem kau tak nem kau kan? Ha, itu lah. Kalau nampak orang duduk berdoa. Nah, cukup lah. Ada juga kita makan tak? Mari kita makan. Ada. Sama-sama korang. Pakcik, boleh tak dah dapat izin saya nak hantar satu ke museum. Saya dah ada bagi museum. Jadi saya nak bagi ini sebab dia orang tengah collect Format. dia orang tengah collect yang jadi kalau dia orang datang jumpa katalah saya kan. Apa nak akai? Akai. Apa? Akai. Tak ada kan? Ada akan ni museum buat collection. Yang mana? Kami juga nak fikir nama. Fikir, kita sambung bawa sambil-sambil. Boleh nak tak? Pakai dia minta izin dulu dia kan. Sama. Boleh, ini sebenarnya public. Tapi saya bantu ke public sebab orang tinggi. Tak apa pada kalau Numpang. Ah, itu yang penting. Kita first time. Kamu orang aja tu, setengah itu kan pagi ni. Ada orang ni tak? Sekianlah berakhirnya majlis pelancaran buku Nongkap Abad Makan pagi tu.